Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita pagi bersama saya, Watif Eza. Seorang maut manakala dua pekerja binaan warga asing cedera dalam kejadian runtuhan bangunan di Jalan Bukit Senjuang, Melaka lewat petang semalam. Dalam kejadian 6 petang itu, mangsa masing-masing, warga Pakistan dan Bangladesh sedang bekerja bagi pembinaan bangunan 3 tingkat berkenaan. Mangsa maut warga Bangladesh berusia 22 tahun ditemui kira-kira 9.55 malam. Manakala mangsa pertama dan kedua warga Pakistan ditemui pada 6.40 petang dan 8.40 malam. Mangsa runtuhan ketiga ditemui dalam keadaan tersepit di celah runtuhan tiang konkrit. Bila runtuhan bangunan, sisa runtuhan seperti konkrit batu yang kita kena curucuk besi yang kita kena keluarkan dahulu, barulah anggota penyelamat boleh masuk dalam penyelamatan mangsa. Kedalaman mangsa lebih kurang 1 meter lah daripada runtuhan bangunan. Difahamkan dia buat 3 tingkat lah. Bangunan 3 tingkat. Jadi dia hempap habis lah turun ke bawah. Punca runtuhan masih dalam siasatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim beri jaminan segala tindakan Malaysia tatkala mempengerusikan ASEAN pada tahun depan akan diputuskan secara konsensus. Beliau berkata Malaysia yang mengambil alih kepimpinan ASEAN memilih tema keterangkuman dan kemampanan bagi mencerminkan aspirasi kemajuan bersama tanpa ada pihak yang tercicir. Menerusi hantaran di laman Facebook, Perdana Menteri berkata Malaysia akan membawa ASEAN mengharungi masa depan dengan yakin, memperkukuh dan memperluas kerjasama ekonomi serantau. Menurut Datuk Seri Anwar, tahun 2025 menandakan satu detik penting bagi ASEAN kerana meraihkan ulang tahun ke-10 penubuhan Komuniti ASEAN dan memperkenalkan wawasan Komuniti ASEAN 2045. Terdahulu, Datuk Seri Anwar mewakili Malaysia secara rasmi menerima tugas selaku pengerusi ASEAN 2025 pada Majlis Penutupan Sidang Kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta Sidang Kemuncak berkaitan dan penyerahan kepimpinan ASEAN kepada Malaysia di Vientiane, Laos. Perdana Menteri turut menzahirkan ucapan tahniah atas kepimpinan Laos sepanjang mempengerusikan ASEAN tahun ini. Thank you and congratulations to you, the government and your entire team for a great job and a splendid stewardship. Thank you. And thank them, and of course we require their support together with the Secretary General and ASEAN Secretariat. And more importantly, my colleagues, the leaders, to be able to advise and assist me in ensuring the success of ASEAN. Dipandang oleh pelbagai pihak. Sementara itu, mantan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Tan Sri Rasta Muhammad Isa yakin Malaysia mampu membawa isu-isu ASEAN ke arah penyelesaian yang lebih jelas. Terima kasih. Saya harap bahawa Malaysia akan dapat memainkan peranan pemimpin untuk mendapatkan persetujuan daripada pihak Myanmar ke atas 5-point konsensus itu dan juga seterusnya membawa kepada penyelesaian kepada masalah di Myanmar. Kita faham bahawa dua-dua isu ini adalah amat sukar, tetapi saya percaya bahawa dengan kepakaran dan juga sumber-sumber diplomasi yang kita ada, bahawa Malaysia akan dapat sekurang-kurangnya memajukan isu-isu ini kepada tahap di mana penyelesaian akan dapat kita capai. Beliau berkata demikian semasa menjadi panel di sesi temu bual khas kepengurusian ASEAN 2025 di Angkasa Puri. Dipandang oleh pelbagai pihak sebagai Negara ASEAN perlu manfaat perkongsian kemahiran dan ilmu dalam kepakaran setiap rantau. Perkongsian itu mampu meningkatkan keupayaan bersama dalam meningkatkan kedudukan ASEAN ke tahap lebih tinggi. Menurut Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul, ini merangkumi isu keterjaminan makanan.
ASEAN have 680 million people, and we have large land. We have people, 685. Yeah. Of course, we have country that is cash rich, and this is where we can share the technology, science, technologies. We can share the expertise, then research and whatnot, and among these members, and how do we enhance, how we can galvanize this capabilities together to boost. Beliau berkata demikian semasa menjadi tetamu naratif khas di Angkasa Puri. Johor akan melaksanakan sesi persekolahan pada hari Isnin hingga Jumaat mengikut sesi persekolahan kumpulan B bermula 1 Januari hadapan. Ia selaras Titah Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail berhubung pertukaran cuti hujung minggu negeri. Pelaksanaan cuti tersebut akan dibuat sebelum cuti penggal persekolahan 2024-2025 berakhir. Sesi persekolahan pada hari Jumaat pula akan tamat lebih awal pada pukul 12.30 hari. Sesi akan disambung semula pada pukul 2.30 sehingga 6.30 petang. Ini bila dah diumumkan pada 1 Januari, kita akan ikut dengan tarikh yang diumumkan berkenaan dengan cuti sekolah lah. Jadi dia akan terus berterusan dan mungkin boleh praktikal dulu pada bulan pertama untuk pengurusan dari segi pembelajaran dan juga dari segi transport anak-anak. Hasil mesyuarat kami berdua, kami akan bentangkan pada Perdana Menteri Besar supaya dia dibawa kepada Yang Yang Amat Mulia Pemangku Sultan Johor berkenaan apakah kaedah pelarasan dari segi anak-anak pelajar sekolah kita. Pertukaran cuti berkenaan melibatkan 583,373 murid dan 48,000 guru yang berdaftar di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Kempen Gateway to Borneo yang julung kali diadakan di Pulau Pinang bertujuan menarik lebih ramai pelancong dari Pulau Mutiara ke Borneo khususnya Sarawak. Pemilihan Pulau Pinang dilihat sebagai langkah proaktif kerana kemudahan logistik di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang yang menawarkan penerbangan secara terus ke Sarawak. Sarawak mensasarkan untuk mencapai 4 juta pelancong menjelang hujung tahun ini termasuk 2 juta pelawat domestik. Dalam usaha kita mempromosikan Sarawak, memang kita menggunakan elemen yang seperti yang saya katakan tadi, CANFF, Culture, Adventure, Nature, Food and Festival. Dalam satu kajian yang kita buat, ramai pelawat yang datang ke Sarawak tu mengutamakan mereka nak merasakan the local delicacies, authentic food. This is a survey that we have done. Of course, dia ada attraction yang lain seperti gua, seperti longhouse, festival, even the city itself, Kuching itself is unique. So the attraction itu merangkumi kehendak pelbagai-bagai lapisan masyarakat. That is Sarawak. Jabatan Kemajuan Orang Asli atau JAKWA komited memastikan semua belia masyarakat tersebut dapat menjana pendapatan dalam bidang kemahiran. Terbaru, Tukang Jahit Keturunan Orang Asli Siti Nur Syakila Kamar Zaman menjadikan kerjaya tukang jahit sebagai punca pendapatannya. Siti Nur Syakila dari Kampung Lambok, rancangan pengumpulan semula Kuala Betis di Gua Musang, Kelantan, memanfaatkan kursus kemahiran jahitan yang dianjurkan JAKWA dan Kemas. Melalui kemahiran itu, Nur Syakila kini mampu menjana pendapatan lebih RM1,000 sebulan. Hasil kerja beliau terus mendapat perhatian orang ramai melalui sosial media. JAKWA sendiri pun banyak menyediakan platform-platform untuk kita menyertai pelbagai kemahiran yang disediakan. Selain daripada jahitan, banyak lagi kerjaya-kerjaya lain yang ditawarkan untuk kita. So, ambillah peluang ini untuk menempa kejayaan. Selain daripada kejayaan itu, kita sendiri pun dapat mencari pendapatan daripada kursus-kursus yang kita ambil. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah dari Sungai Kesegara, Palestin, Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.